Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah sekali lagi kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam masjid yang mulia ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencatat kehadiran kita sebagai satu ibadah, insyaAllah. Kerana menuntut ilmu itu adalah satu daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sendiri mengajar Nabi supaya berdoa tambah ilmu, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran kita untuk menuntut ilmu ini, kita telah menyahut satu daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mohon Allah catat kehadiran kita ini sebagai ibadah kepada-Nya lah, insya-Allah. Okey, kita masih lagi dalam bab Al-Mujahadah. Hari ini kita akan sambung hadis yang ke-15, hadis yang ke-15, insya-Allah. Hadis yang ke-15 ini daripada Anas, Dah ada jumpa semua? Okey, insya-Allah. An Anasin radhiyallahu anhu qala wa ba'ami Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu an qitali Badrin. Faqala ya Rasulullah, ribtu an awwali qitalin qataltal musyrikina. La in apa dia? Apa dia? La inna Allah. Betul. La inna Allahu ashhadani qitalal musyrikina la yarayanna Allahu ma asna'u. Falamma kana yaumu Uhud inkashafal muslimuna faqala Allahumma a'taziru ilaika mimma sana'a haula'i, yakni ashabahu, wa abra'u ilaika mimma sana'a haula'i, yakni al-musyrikina. Thumma taqaddama fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adz. Faqala ya Sa'd bin Mu'adz, al-jannatu wa rabbil Ka'bah. Ini ajidu rihaha min duni Uhud. Qala Sa'd, famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Qala Anas, fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbah bisayfi aw ta'nah birumhin aw ramyah bisahmin, wa wajadnahu qad qutila wa mathala bihil musyrikun fama arafahu ahadun illa uktuh bi bananih. Qala Anas, kunna nura aw nadhunnu anna hadhil ayah nazalat fihi wa fi ashbahi minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi ila akhiriha. Muttafaqun alaih. Okey, panjang sikit cerita dia, An Anasin radhiyallahu anhu. Jadi hadis ni diceritakan oleh Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik. Dia memang kita selalu dengar lah nama Anas ni, kan, yang banyak meriwayatkan hadis, dan dia salah seorang khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata apa? Qala,
Ghaba ammi Anas bin Nadhr. Nama dia kata ammi ni pak saudara. Ya, orang Arab kalau ammi ni pak saudara sebelah ayah. Artinya adik-beradik ayah dia lah. Ya. Nama pak saudara dia ni siapa? Anas juga. Anas bin An-Nadhr. Dia yang menceritakan ni Anas bin Malik. Jadi dia cerita tentang kisah pak saudara dia. Pak saudara sebelah ayah, adik-beradik ayah dia lah. Ya. Jadi nama pak saudara dia siapa? Anas juga. Tapi Anas bin An-Nadhr. Jadi ayah kepada Anas ni, Anas yang menceritakan ni Malik bin Nadhr. Jadi ayah Anas tu sendiri, Malik tu tak Islam. Malik tu tak Islam. Bila maknya Anas ni masuk Islam, jadi Malik ni marah, dia tinggalkanlah isteri dia. Dia tinggalkan isteri dia. Jadi dia mati dalam keadaan musyrik lah Islam. Jadi Anas bin Nadhr ni adik-beradik kepada Malik. Jadi Anas ni pun sama. Anas ni masuk Islam selepas Nabi hijrah ke Madinah lah. Jadi ghaba ni maknanya tak ikut serta. Ghaib tu maknanya tak ikut serta ya. Anas bin Nadhr ni tak ikut serta an qitali Badrin, dalam peperangan Badar. Peperangan Badar ni peperangan yang pertama yang yang ditempuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab Rasulullah keluar tu dia bukan niat nak berperang. Dia memang tak kerah orang keluar ke medan lah. Dia cuma ajak orang-orang muhajir nak, orang kata apa, nak tahan kafilah niaga orang Quraisy. Orang Quraisy di Mekah kan. Dan Nabi SAW dan para sahabat, mereka kan hijrah selai pinggang kan. Jadi mereka tinggal harta benda kat Mekah. Jadi harta benda kat Mekah yang mereka tinggalkan tu dikuasai oleh orang musyrik. Jadi orang musyrik ni, orang Quraisy Mekah ni, mereka berniaga, maknanya daripada Mekah pergi ke Syam. Pergi ke Syam mereka akan lalu Madinah, tapi bukanlah dalam Madinah kan, tapi jalan tu kiranya adalah lalu kat luar Madinah tu. Jadi bila Nabi SAW dapat tahu mereka dalam perjalanan balik dari Syam ke Mekah tu, maka Nabi pun ajaklah orang muhajir dan orang asal kalau nak pergi dia kata siapa nak ambil harta dia daripada orang musyrik ni, mari kita keluar tahan kafilah dia. Jadi mereka boleh ambil lah harta tu. Bukan nak rampas harta orang musyrik tu sebenarnya, sebab harta mereka yang dikuasai oleh orang musyrik. Jadi Nabi pun ajaklah. Tapi Nabi tak adalah kerah kan. Jadi sebab itu ramai orang Ansar tak ikut. Termasuklah Anas ni. Anas bin An-Nadhr ni. Jadi yang bersama dengan Nabi SAW lebih kurang 313 orang. Jadi lepas-lepas tu akhirnya berlaku juga pertempuran kan. Sebab bila Nabi keluar, orang kafilah ni diketuai oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan belum Islam lah masa tu kan. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam lah juga kan. Jadi Abu Sufyan ni yang mengetuai kafilah tu, dia hantar utusan ke Mekah. Dia kata rombongan kami dalam bahaya. Muhammad dah keluar untuk tahan kafilah kami ni. Jadi dia kata kafilah kami dalam bahaya, tolong hantar bantuan. Tolong hantar bantuan. Jadi orang Mekah ni dapat mesej tu, Abu Jahal pun kumpul lah orang. Kan kumpul orang nak orang kata apa? Nak menyelamatkan kafilah Abu Sufyan ni. Dia kumpul-kumpul orang, dia keluar kat Badar, sampai Badar. Kemudian Abu Sufyan ni
Sebab dia tahu Nabi Muhammad ni dah tunggu tengah jalan ni, dia pergi melencong ambil jalan lain. Dia tak lalu jalan biasa, jalan yang Nabi Muhammad dia tunggu ni. Jadi dia pergi melencong jalan lain, terlepaslah. Terlepas Nabi Muhammad dah sampai kat Badar dah. Jadi dia terlepas. Jadi bila dah terlepas, maka orang Mekah ni Abu Jahal kumpul ni 1,000 orang. Kan, jadi dia orang dapat tahu Abu Sufyan dah terlepas. Jadi dia kata kalau Abu Sufyan dah terlepas, orang-orang bawah dia lah, kita balik je lah. Kan, kita keluar ni kita nak melindungi kafilah Abu Sufyan. Sekarang dah selamat, tak ada apalah kan. Tapi Abu Jahal ni degil. Dia sombong kan. Kita lawan dia kata. Kan, jadi itulah akhirnya berlaku pertempuran. Tapi alhamdulillah lah, dengan dia orang 1,000, Nabi 300 kan, Allah kurniakan kemenangan kepada tentera Islam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak ada persiapan senjata apa sangat kan, sebab dia bukannya asal niat keluar nak perang, tapi dengan izin Allah menang. Jadi orang Madinah ni dia rasa macam terkilan sebab dia tak dapat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan yang hebat tu. Peperangan yang pertama pula tu. Jadi ada yang rasa, alah, orang kata apa, terkilan lah kan. Jadi termasuklah Anas ni, Anas bin An-Nadhr ni. Jadi dia terlepas daripada peperangan Badar. Jadi lalu dia pun berkata, dia ada semangat ni kan. Ya Rasulullah, dia kata, ribtu an awwali qitalin qataltal musyrikin. Dia kata, wahai Rasulullah, saya tak dapat ikut serta. Saya dah terlepas daripada peperangan yang Rasulullah berperang dengan orang musyrik. Itu ni maknanya terlepas ya, tak dapat ikut serta. Iaitu dia kata, Allahu ashhadani qitalal musyrikin la yarayannallahu ma'asnam. Jadi dia kata, sekiranya Allah izin, ya, sekiranya Allah, maknanya dengan izin Allah izin saya dapat ikuti peperangan dengan orang musyrik. Lepas ni Allah akan memperlihatkan apa yang akan saya buat. Maknanya dia berazam sungguh-sungguh lah, ya, nak berperang betul-betul. Kalau Allah izin, dia dapat sertai peperangan akan datang. Jadi falamma kana yaumu Uhud, maka apabila tiba peperangan Uhud, Uhud pun kita tahu kan, dia orang musyrik yang dah kalah kat Badar tu, dia tak puas hati. Tak puas hati, dia dah kumpulkan angkatan tentera, dia datang nak serang Madinah. Jadi dia sampai ke Uhud tu, maknanya orang Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Islam keluarlah nak hadapi tentera musyrikin ni di Bukit Uhud. Semua dah pernah pergi Uhud kan. Okey. Jadi Uhud ni terletak berapa km dari Madinah? Lebih kurang 7 ke apa. Macam dia tak jauh lah kan Uhud ni. Jadi strategi Nabi di Bukit Uhud tu ada satu bukit kan. Nabi arahkan 50 orang pemanah duduk atas bukit tu. Kerja dia panah je. Jadi Nabi kata jangan turun daripada bukit ni sehingga datang arahan. Kan, datang arahan. Jadi berlakulah pertempuran. Berlaku pertempuran antara tentera musyrikin dengan tentera Islam. Masa tu pun bilangan memang tak samalah. Kan, tak seimbang lah, selalu musyrikin lebih ramai. Jadi berlaku pertempuran, akhirnya musyrikin kalah. Dia lari tinggalkan pertempuran tu. Dan ditinggalkan semua harta benda dia lah dekat wadi tu. Jadi yang duduk atas bukit yang Nabi arah
ke atas bukit tu, jangan turun sehingga selesai, sehingga datang arahan turun. Mereka tengok orang musyrik lari. Lepas tu orang Islam kat bawah ni dah kumpul barang-barang, harta kan. Jadi ada kata, dah selesai, dah lari dah, dia orang dah menang. Jadi dah lupa dah Nabi pesan, jangan turun, jangan tinggalkan tempat tu. Jadi mereka pun turun. Bila turun, orang musyrik dah lari jauh tu, nampak bukit tu kosong. Dia kata, dah serang balik. Kan. Jadi bila datang mengejutkan, orang Islam dah sedang dok kumpul harta. Ya? Kenapa? Macam datang serangan mengejut. Itu maknanya inkasyafal muslimun ni. Inkasyafa ni maknanya ada yang tinggalkan tempat masing-masing kan. Jadi bila datang serangan mengejut pun ada yang lari sebab tak jangka kan. Jadi dalam keadaan kelang kabut tu, Anas ni dia tetap dengan pendirian dia kan. Dia dah berjanji kan, kalau aku ada peluang, Allah akan perlihatkan apa yang akan aku buat. Jadi bila dia tengok ada sebahagian orang Islam macam lari, macam tak tahu nak buat apa kan, kelang kabut gitu, itu dia kata, Allahumma a'taziru ilaika mimma sana'a haula. Dia kata, ya Allah, aku a'taziru ni macam dia kata, minta maaf lah, lebih kurang macam tu lah. Mohon ampun kepadamu apa yang dibuat oleh mereka ni. Jadi dia tengok sahabat-sahabat tu ada yang lari, ada yang tak tahu buat apa. Jadi maknanya dia doa supaya Allah maafkan mereka ni. Itu yang baik hatinya tu kan. Sebab dia faham keadaan tu memang kan kelang kabut kan. Jadi tengok ada sahabat yang macam lari lah, ada yang tak buat apalah apa. Jadi dia tak adalah kutuk orang-orang ni kan. Dia kata mohon Allah ampunkan mereka. Itu makna a'taziru tu. A'taziru tu rasa macam orang kata apa, mencari keuzuran lah. Maknanya jangan salahkan. Bisa itulah ya. A'taziru ilaika mimma sana'a haula. Haula ni maknanya mereka ini, maksudnya sahabat dia. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula. Dan aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka ini, iaitu orang musyrik. Kan, jadi maknanya aku berlepas diri, maknanya aku tak mohon supaya aku tak disalahkan lah daripada apa yang dilakukan oleh orang musyrik memerangi Islam tu. Macam tu ya. Jadi dalam keadaan tu, summa taqaddama, dia terus mara nak kata berdepan dengan orang musyrik tu. Ya. Taqaddama tu maknanya dia terus mara. Fastaqbalahu Sa'd bin Mu'az. Masa dia tengah mara nak serbu orang musyrik tu, dia bertembung dengan sahabat yang bernama Sa'd bin Mu'az. Dia jumpa Sa'd, dia cakap apa kat Sa'd? Ya Sa'd, al-jannatu wa rabbil Ka'bah inni ajidu rihaha min duni Uhud. Sa'd dia kata, aku sekarang dapat bau, dapat hidu bau syurga dekat dengan Uhud tu. Masya Allah. Maknanya ini bukan orang kata reka-reka kan. Bukan dia perasan-perasan. Mungkin Allah memang betul bagi dia kan, datang. Tak mustahil bagi Allah kan. Dia kata, wahai Sa'd, dia kata, ni aku dapat cium bau syurga, aku dapat hidu bau syurga dekat dengan Uhud ni. Jadi dah bau syurga, dah nak tunggu apa lagi kan? Nak tunggu apa lagi? Dia tunggu dengan penuh semangatnya, dia menyerang musyrik tu. Jadi saat pula lepas tu dia cakap kepada Rasulullah, fa mastata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Wah Rasulullah, aku pun tak mampu nak buat macam yang dia buat tu. Kan?
begitu berani, begitu nekat, ya. Sebab dia ada janji macam tu. Jadi qala Anas, lepas tu selesai peperangan tu, Anas berkata, kami jumpa dia, fawajadna bihi, kami jumpa Anas bin Nadhr ni, pakcik dia ni, amu dia ni, bid'an wa samanina darbah. Kena tikam ni kan lebih daripada 80 tempat. Darban bisaifi atau ta'nah birumhin. Maknanya yang tikam sama ada dengan pedangnya ataupun panah. Maknanya kumpul-kumpul, mana yang kena panah, mana yang kena pedang, lebih daripada 80 tempat. Allahu Akbar. Kita ni kena pisau, potong saya, tegori pisau sikit pun kan, dah pedih sakit dah. Kan, bayangkanlah 80 kan, lebih bukan 80. Bid'an ni maknanya lebih daripada sama ni 80, lebih daripada 80. Allahu Akbar. Ya, sama ada dengan panahnya, dengan pedangnya, dengan tompaknya, semua ada. Kesan. Wa wajadnahu qad qutila, dan kami dapati dia dah terbunuh. Wa masala bihil musyrikun, maknanya orang musyrik dah cincang dia, macam cincang lah kan, cincang dia. Fama arafahu ahadun, tak kenal dah, tak cam dah muka ni. Dah lebih daripada 80, tak habis seluruh badan, memang tak kenal lah. Jadi dia kata fama arafahu ahadun illa ukhtu, kecuali ukhtu ni adik-beradik perempuan dia lah, sama ada kakak atau adik. Sebab Arab dia semua ukhtu kan, kalau adik-beradik akhun atau ukht, kalau lelaki kalau perempuan ukht, dia tak kakak atau adik lah. Kan, adik-beradik dia. Dia cam kat mana? Bibana ni. Dia cam ni. Ni jari. Tengok jari je, agaknya jari je tak hancur. Jadi kata kakak lah senang kakak dia cam kat jari dia. Ya. Jadi apa nama kakak dia ni ataupun adik dia? Nama Rubaiyah binti An-Nadhr. Okey, kata Anas. Jadi dia kata Anas, Anas bin Malik lah ni perawi hadis ni. Kunna nura au nazunnu anna hadhil ayah nazalat fihi wa fi ashbahihi. Jadi maknanya kami sangka ataupun kami berpendapat bahawa ayat ini, iaitu ayat dalam surah Al-Ahzab ni, diturunkan untuk menggambarkan Anas bin Nadhr ni, kan, ataupun orang-orang yang serupa dengannya lah. Apa ayat ni? Ayatnya minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Ni Allah berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, daripada orang mukmin ini ada beberapa orang, rijal ni beberapa orang lah, wira-wira ya. Jadi perkataan rijal ni walaupun pada asalnya dia jamak kepada rajulun. Rajulun ni laki-laki. Tapi kalau sebut rijal, dia tak semestinya merujuk pada laki-laki. Tapi rijal dia merujuk kepada orang-orang yang teguh pendirian, orang-orang yang orang kata disebut sebagai wira atau tokoh, tak kira lelaki atau perempuan. Bila guna perkataan rijal, dia merujuk kepada orang yang teguh pendirian, orang yang berani, orang yang hebat. Dia tak semestinya lelaki sahaja. Itu rijal. Jadi sebab tu kita tak terjemah lelaki-lelaki, tapi kita terjemah tokoh-tokoh. Macam itulah Di kalangan mukmin ni ada tokoh-tokoh yang sadaqu ma'ahadullah alaih. Mereka berlaku benar, mereka jujur
dengan apa yang mereka telah berjanji kepada Allah. Kan, jadi Anas ni dia dah berjanji, dia kata kalaulah Allah bagi peluang dia dapat sertai peperangan dengan orang musyrik lepas ni, Allah akan perlihatkan apa yang dia nak buat. Kan, jadi dia dah sebut macam tu. Jadi dalam peperangan Uhud ni dia buktikan kebenaran janji dia. Waktu dia kata sadaku ma'ahadullah alaih, mereka jujur benar apa yang mereka telah berjanji dengan Allah. Ya. Jadi faminhum man qadha nahbah. Sebahagian mereka dah sampai masa, artinya mereka syahid lah, mati, orang kata apa, setia dengan janji tu. Kan, mereka benar dengan janji. Faminhum man qadha nahbah, sebahagian mereka selesai, sampai masa wafat. Wa minhum man yantazir, dan sebahagian mereka ada yang masih menunggu. Wa ma baddalu tabdila, mereka tidak sekali-kali menukar janji tu. Jadi maknanya yang tak syahid lagi tu bukanlah kata dah mungkin janji, tak. Kan, mereka semua setia dengan janji, tapi ada sebahagian dah sampai masa syahid. Dan ada sebahagian lagi masih hidup, masih menunggu. Allah sebut wa minhum may yantazir, masih menunggu. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka sekali-kali tidak menukar, tidak apa, tukarlah, tidak memungkiri janji itu. Jadi itu pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang macam ni. Kan, maknanya ada orang mukmin bila dia janji, dia buat betul-betul. Sampai masa ada yang pergi dengan berpegang pada janji itu, dan ada yang belum pergi lagi tapi mereka tetap teguh berpegang kepada janji. Kan? Jadi hadis ni muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kenapa letak bab mujahadah ni? Inilah mujahadah ni kan, nak lawan tu, nak dua aspek kat sini mujahadah kan. Pertama, apa ni kata, kesungguhan ataupun keberanian dalam berhadapan dengan musuh. Dan yang kedua, nak mujahadah dalam berpegang kepada janji tu, kan, setia pada janji tu. Kalau tiba masa sampai wafat lah, kan, tak mungkin janji. Dan kalau belum mati pun tak mungkin janji juga. Tetap pegang teguh lah pada janji tu. Jadi inilah kemunasabahan Imam An-Nawawi letak hadis ni, kisah ni dalam bab mujahadah. Jadi maknanya menjadi contoh kepada kita kena teguh pegang pada janji dan kena sedia berkorban lah apa saja kan, sehingga mati pun matilah, tapi jangan sekali-kali memungkiri perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nak berani tu, nak berani, nak lawan, nak sabat, tahu kan? Sabat maknanya nak teguh pegang pada apa yang dijanjikan tu. Jadi tak ada gentar, ya. Pedang ke, panah ke, apa ke, hadapi segala cabaran dan kemungkinan. Okey, jadi itu hadis yang ke-15 yang diceritakan oleh Anas bin Malik tentang bapa saudaranya, Anas bin An-Nadhr. Orang Arab senang kalau kata amu tu, orang tahu dah bapa saudara sebelah ayah kan. Kalau kita kata ni bapa saudara saya ni, kalau kita orang Melayu kan tanya lagi sebelah mana. Sebelah mak tu sebelah ayah kan. Tapi orang Arab tak ada. Kalau sebelah ayah tu semua panggil amu. Kalau sebelah mak panggil khol. Kha alif lam. Kholi, bapa saudara saya. Kalau dia kata kholi, itu maknanya bapa saudara sebelah mak, daripada mak. Kalau perempuan kholah. Kholah. Tak mekalah.
Kalau amu tu kalau perempuan ammah lah. Ammati tu makcik saya. Maknanya adik-beradik ayah. Kalau khalati itu adik-beradik mak. Macam itulah. Jadi dia dah ada istilah khusus dah. Adik-beradik mak dengan adik-beradik ayah. Jadi kalau sepupu sebelah ayah, sepupu sebelah ayah, bintu ammati. Kan, bintu ammati maknanya anak perempuan makcik saya sebelah ayah. Tak payah tanyalah sepupu balik mana, dah tahu dah. Kan. Kalau sepupu sebelah mak, bintu khalati, maknanya anak perempuan makcik saya sebelah sebelah mak. Ya, istilah macam tu. Kalau kita semua sepupu je lah kan. Nak tahu balik mana kena tanyalah. Ke ada? Ada tak? Jawa ke apa ada? Istilah khusus. Kalau Melayu tak ada lah. Kalau Jawa saya tak tahulah. Okey ada nak tanya ke tentang hadis ni? Apa? Jadi dia tak ada kisah sangat lah sebab dia mati awal kan. Perang Uhud ni tahun ke-3 Hijrah kan. Jadi dah mati dah, tak adalah banyak sangat kisah tentang Anas ni. Kisah dia, keberanian dia dalam peperangan ni lah. Kisah-kisah lain tak ada lah kan. Dia mati awal. Dia dah kahwin ke? Tak ada cerita. Tak jumpa. Ustazah pun cuba juga cari dia punya riwayat hidup apa semua. Tak ada pasal tu. Yang ceritanya pasal apa, Anas ni banyaknya cerita Anas tu lah. Anas bin Malik ni kan. Anas bin Malik ni yang meriwayatkan hadis ni, dia memang lepas tu mak dia kan, mak dia nama apa? Mak dia Ummu Sulaim. Terkenal dengan nama Ummu Sulaim kan, maknya Anas tu. Itu banyak cerita lah. Ummu Sulaim. Dan Anas bin Malik ni dia banyak riwayat hadis dan sebab dia sejak kecil lagi mak dia dah hantar duduk dengan Rasulullah, berkhidmat kepada Rasulullah 10 tahun lah. Sepanjang Rasulullah duduk Madinah tu, panjang tu Anas ni berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang banyak pengalaman lah dia dengan Nabi ni. Dan Nabi doa dia panjang umur, murah rezeki, ramai anak. Jadi memang dia antara sahabat yang paling akhir wafat, Anas ni. Lepas tu anak dia sampai 100 orang. Tapi berapa isteri wallahu alam lah, mungkin meninggal kahwin dengan wallahu alam. Sebab ada riwayat mengatakan masa dia meninggal tu ada anak yang dia tak sempat tengok. Tu Rasulullah, itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, amal keturunan dia, insya-Allah. Semua anak soleh doakan ya. Allahu akbar. Lepas tu dengan banyak pula ilmu yang dia sebarkan kan. Kalau kita baca hadis ni asyik jumpa nama dia je kan. Jadi setiap kali kita duk baca ni, sebut nama dia, kita berdoa radhiyallahu anhu, kita doa Allah redha kat dia satu. Lepas tu ilmu yang dia sebar tu kan, kita dapat manfaat, dia dapat pahala lagi. Itu semalam dengar ceramah seorang syekh dari Morocco. Dia kata sebab itu syaitan ni dia bersungguh-sungguh sangat nak halang orang pergi menuntut ilmu. Sebab ilmu tu sangat bermanfaat kan. Sangat bermanfaat. Sebab kalau kita ada satu ilmu je, kita sebar ke orang, pahala dia bertindih-tindih, berderet-deret kan, berantai-rantai tak putus kan. Satu ilmu je yang kita sebar, lepas tu orang amalkan, dia pula sebar berantai-rantai. Itu antara manfaat ilmu lah.
Di samping ayat-ayat lain lah yang Allah kata Allah angkat orang beriman dan orang yang diberi ilmu beberapa darjat, kan. Lepas tu hadis tentang kelebihan orang yang mengajar kebaikan ni, malaikat doakan, semua makhluk doakan, sehingga semut dalam lubang, ikan ke air, semua dia mendoakan orang yang mengajar kebaikan. Jadi memang banyak sangat manfaat tambah ilmu ni. Jadi Syekh tu kata sebab tu syaitan dia sangat memusuhi orang yang nak cari ilmu. Jadi dia cuba halang sedaya mampu lah. Sebab tu berat nak pergi cari ilmu tu, kan. Sebab syaitan memang tak suka sangat orang pergi cari ilmu, sebab ilmu itu memberi banyak keuntungan kepada seseorang. Kita bayangkan Anas ni dengan sahabat-sahabat lain lah, kan. Anas ni antara yang banyak meriwayat hadis lah, kan. Jadi setiap kali kita baca, kita sebut nama dia, kita doa radhiyallahu anhu, Allah redha dia. Kemudian ilmu yang dia sebar tu pula kita amalkan, dia dapat pahala. Kemudian kita sebar kepada orang lain, dapat pahala lagi, masya-Allah. Tak habis-habis, kan. Okey. Kita sambung hadis yang ke-16. Kita habiskan hari ni tajuk mujahadah ni, ya. Dia nak habis dah. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amrin Al-Ansari Al-Badri. Kalau kata Al-Badri ni maknanya orang ni memang dia menyertai peperangan Badar. Ya. Jadi di kalangan sahabat orang kata antara yang kedudukan yang dimuliakan ialah kalau dia ikut peperangan Badar. Macam satu orang kata penghormatan lah kalau orang tak ada peluang ikut peperangan Badar tu. Sebab apa? Sebab peperangan pertama yang hebat pula tu, yang dengan peperangan itu Allah menyerlahkan kebenaran Islam dengan menewaskan tentera musyrikin yang berapa kali ganda? 1,000 lawan 300, kan. Kita panggil apa, 3 kali ganda, ya? Lebih kurang, kan. Jadi nama Abi Mas'ud, nama dia Uqbah bin Amrin Al-Ansari, bin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Qala lamma nazalat ayatus sadaqah kunna nuhamilu ala zuhurina faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir faqalu mura'in wa ja'a rajulun akharu fatasaddaqa bi sa'in faqalu inna allaha la ghaniyyun an sa'in hadha fanazalat alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum, sehingga akhir ayat, muttafaq alaih. Mana dia tulis riwayat siapa ni? Muttafaq alaih. Ni pun muttafaq alaih, ya. Jadi kata Uqbah, nama dia Uqbah, ya. Kunyah dia Abi Mas'ud. Dia kata apabila turun ayat sedekah, maknanya ayat yang menggalakkan orang Islam bersedekah. Ayat sedekah ni maknanya ayat yang menggalakkan orang Islam bersedekah ataupun mengeluarkan zakat. Sebab sedekah ni dia boleh kata faham dua, sedekah wajib, sedekah sunat. Kalau zakat tu sedekah wajib, dipanggil sedekah juga. Dan dalam surah At-Taubah tu disebut innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Yang tu zakat tu walaupun dia sebut sedekah. Jadi maknanya perkataan sedekah ni kadang-kadang digunakan untuk sedekah yang wajib iaitu zakat, kadang-kadang digunakan untuk sedekah yang sunat. Sunat yang sukarela tu. Jadi dia tak sebutlah ayat yang mana, kan, tapi ayat yang menggalakkan sedekah lah.
Jadi bila turun ayat sedekah ni, ayat kunna nuhamilu ala zuhurina. Jadi kami pun bawa sedekah pikul atas belakang lah. Kan? Bawa karung ke, bawa guni ke, pikul atas belakang ni. Faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir. Jadi ramai-ramai pakak datang lah bawa sedekah kan, pikul atas belakang ni. Jadi ada orang bawa banyak. Kan fatasaddaqa bi syai'in katsir. Dia sedekah banyaklah syai'in katsir ni. Dia mana dengan sesuatu yang banyak. Jadi dia kata dia dalam huraian kat sini dia kata orang yang bawa banyak tu nama dia Abdurrahman bin Auf. Dia ni businessman kan. Jadi dia bawa banyak, dia kata syai'in katsir ni, dia kata dia bawa berapa? 8,000 dirham. 8,000 dirham. Kalau kita kata 8,000 ringgit lah. Kan? Jadi kenapa pikul ni? Sebab duit masa tu kan duit perak kan. Dirham ni bukannya duit masa tu mana ada duit kertas kan. Bila kata dirham tu perak betul. Kata kalau dinar tu memang emas betul. Itu pikul atas belakang ni 8,000, 8 keping dirham kan, 8 keping perak tu. Jadi bukannya pikul bawa apa? Bawa beras ke, bawa gandum ke, bawa kurma ke kan. Tapi ialah ada yang bawa kurma kan. Jadi dia kata ada yang kata 8,000 dirham. Jadi faqalu, maka mereka berkata, siapa mereka ni? Ni orang munafik lah. Kan? Tengok bawa banyak ni, dia kata apa? Mura'in. Nak nunjuk tu. Dia orang tak puas hati. Memang biasalah kan. Orang tak puas hati. Faqalu mura'in. Tu nak nunjuk-nunjuk tu, bawa banyak tu. Kenapa? Kan? Wajah rajulun, datang pula orang lain. Orang lain, dia kata ada riwayat mengatakan nama orang ni Abu Aqil. Jadi dia berdatang bawa sedekah. Fatasaddaqa bi sa'in. Sa'in satu gantang. Satu gantang kan, kita keluar zakat fitrah satu gantang kan. Betul tak? Sekarang tak keluar beras dah. Keluar duit je RM7 dah, berapa ringgit, RM14 sekarang. Kalau orang muda sekarang dia tak tahu dah pun kan nilai RM7 tu. Dia asalnya dia makanan kan. Makanan satu gantang lah. So'in tu satu gantang. Cuba tanya anak-anak muda, dia tahu tak? Keluar zakat fitrah tu RM7 tu sebenarnya berapa banyak? Dia bersama dengan satu gantang ya. Jadi ada orang bawa satu gantang je. Fatasaddaqa bisa'in faqalu. Dia kata apa pula? Innallaha laghaniyun an sa'in haza. Dia kata Allah Maha Kaya. Allah tak berajak pun takat satu gantang ni. Jadi dia memperlekehkan sedekah tu. Satu gantang nak buat apa kan? Allah tak berajak pun takat satu gantang ni. Ada tak orang yang macam ni? Ramai kan? Kalau orang bagi banyak, dia kata alah nak nunjuk-nunjuk. Kalau orang bagi sikit, macam ni buat apa kan? Kan? Okey. Okey. Jadi fanazalat al-ayah. Maka Allah turunkan ayat ni. Maknanya mengecam orang-orang yang allazina yalmizuna. Orang-orang yang mengaibkan ataupun mencela ya. Al-mutawwi'in, orang yang suka hati. Mutawwi'in man suka rela, suka hati kan. Minal mu'minina fi sadaqat. Mukmin yang suka rela nak bagi sedekah. Jadi wallazina la yajiduna illa juhdahum, dan orang-orang yang memang tak ada apa kan kecuali dengan penat lelah mereka nak bagi. Jadi Allah kata akhir dengan ayat tu Allah kata lahum azabun alim.
bagi mereka azab yang pedih. Jadi maknanya nak memberikan pengajaran kepada kita bahawa kalau kita nak buat sesuatu, jangan hirau kecaman orang. Ikhlaskan niat. Ada banyak, bagilah banyak. Ada sikit, janganlah rasa alah seganlah nak bagi sikit sangat kan. Jadi bagi ikut kemampuan dan keikhlasan kita. Jangan ambil kira celaan dan cemuhan orang, sebab orang memang tak akan berhenti mencela. Itu satu. Dan yang keduanya, memberi peringatan kepada yang suka mencela tu. Kenapa kita sibuk-sibuk nak kutuk orang, nak nilai orang atas sumbangan dia kan? Mana kita tahu dalam hati dia. Dia bagi banyak, sepatutnya tahu salah duk kata alah nak nunjuk. Mana kita tahu niat dia kan? Kan kita cari pasal kan? Tak ada cari pasal kan? Bukan kita yang bagi pahala ke dosa ke dia. Dia bagi serah pada Allah lah. Dia bagi banyak ke sikit ke, kita tak ada apa. Bukan kita punya bisnes lah kan nak menilai dia. Kalau dia bagi banyak, kita nak buat apa? Kan Allah yang nilai. Kalau dia bagi sikit pun, apa kait dengan kita? Allah yang nilai kan, sebab setiap sumbangan itu Allah yang nilai, bukan kita. Itu maknanya dua-dua pihak kena beringat lah kan. Pihak yang nak beri pun jangan fikir nanti apa orang kata aku bagi sikit sangat ni kan. Sebab kita bagi bukan kerana dia, Allah kan. Allah dah sebut faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat sebesar zarah pun kebaikan, Allah akan perlihatkan dia akan dapat tengok pahala kan. Jadi tak ada masalah lah. Yang penting itu pun kena mujahadah lah tu, nak lawan kan, nak hadapi kutukan orang kan, nak pujuk hati supaya berlapang dada kalau orang kata apa-apa. Kan sentiasa jaga keikhlasan, jangan terpedaya dengan kutukan. Maknanya dua-dua pihak kena mujahadah lah kan. Yang melihat pun kena lawan lah. Kalau nanti datang nak sangka buruk ke orang bagi banyak nak sangka dia riak, orang bagi sikit nak pelekeh pula, itu pun dia kena mujahadah juga kan. Dan yang teruknya pihak yang mengata ni lah kan, walahum azabun alim. Allah Allah ancam dengan siksa yang pedih. Tapi yang memberi pun kalau dia tak ikhlas, sia-sia juga kan. Pernah aja pikul pikul banyak berat ni belakang ni kan. Tapi kalau betul ada riak nak tunjuk-tunjuk pun buang tenaga je lah, langsung tak dapat pahala kan. Allah tak terima. Jadi memang semua pihak perlu bermujahadah kan. Lebih bagi yang nak buat baik lah kan. Memang bersungguh-sungguh ni buat baik ni kan, tapi niat terseleweng, sia-sia je. Lepas tu yang ni pula nak mujahadah juga, tak usahlah buat dosa kering kan, nak menyebuk nilai amalan orang, padahal dia tak boleh bagi apa-apa, dosa kering. Jadi kena mujahadah lah semua orang. Itulah kita selalu dengar cerita yang dua beranak dengan keldai kan. Apa dia? Lukman kan. Dengan seekor keldai. Tak naik dua-dua. Orang kata lah bodoh, ada keldai tak naik jalan kaki kan. Dia naik seorang, naik ayah. Orang kata alah anak ni tak ada hati perut. Ayah kan, ayah tak ada hati perut. Dia naik, biarkan anak dia jalan. Lepas tu kalau anak naik pun, anak pula tak ada hati perut kan. Patutnya dia lah yang jalan. Dia pula. Jadi memang naik dua-dua naik, orang kata tak ada kesian belas kat binatang. Ada kepatut seekor keldai naik dua orang. Semua tak betul kan. Jadi kalau memang nak ambil kira mulut manusia ni, tak ke manalah kita.
tak ke mana pun orang kata juga kan. Masa sihat ni malas. Nanti kalau sakit, kan? Pula dia. Macam tu lah. Kalau setelah sakit-sakit. Kalau ada sakit-sakit tu rehatlah, buat apa nak nyusah diri. Pula dia. Jadi memang tak habis kata-kata orang. Jadi kena itulah mujahadah kan, nak lawan semua, nak pujuk hati supaya tak terpengaruh dengan kata-kata orang dan sentiasa ikhlas kan dalam beramal. InsyaAllah. Okey. Ni panjang hadis yang terakhir. Okey. Ni hadis ni sangat-sangat penting kan? Panjang sungguh sebab dia berkaitan dengan banyak aspek kan, terutamanya akidah lah kan. Okey, ni sangat-sangat penting hadis ni. Kalau boleh hafal, masya-Allah. Hadis ni memang panjang ya. Daripada Sa'id bin Abdul Aziz, daripada Rabi'ah bin Yazid, daripada Abi Idris Al-Khawlani, an Abi Dzar Jundub. Ni jadi sahabatnya ni lah dia, Abi Dzar Jundab bin Junadah. Yang ni dia bawa sampai berapa generasi ya. Jadi yang sahabat yang dengar daripada nabinya, nama dia Abi Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu. Ada yang baca Jundub. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala. Jadi bila dia kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala, daripada apa yang diriwayatkan daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi hadis ni dia panggil kategorinya hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Sebab hadis qudsi ni dia lafaz dia daripada Nabi, tapi dia punya bahasa tu seolah-olah Allah yang bercakap. Kan? Sebab dia mula dengan qala ya ibadi, wahai hamba-Ku. Jadi mestilah Allah kan dia bercakap dengan kita. Sebab kalau Nabi takkan dia nak panggil wahai hamba-Ku. Sebab Nabi tu bukan Tuhan. Kan? Jadi bila kata ya ibadi, ni maknanya Allah yang bercakap. Jadi beza dengan ayat Quran ni. Ayat Quran ni dia punya lafaz tu, kalimah-kalimah dia tu memang daripada Allah. Nabi SAW dia terima wahyu dengan siap dah ayat tu. Nabi tak ada campur tangan langsung. Ya, Nabi sampaikan sebagaimana yang dia terima. Tapi kalau hadis qudsi ni, Nabi dapat wahyu dan Nabi sampaikan kepada kita dengan bahasa dia sendiri. Kan, tapi dia cakap ajuk jugalah, dia bukan cakap pindah. Cakap ajuk. Tu dia sebut ya ibadi. Ya. Itu beza. Jadi kita ada satu ayat Quran. Ayat Quran ni semuanya komplit daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, komplit daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasanya, susunan bahasanya, perkataannya memang dah siap macam tu. Nabi tak ada campur tangan langsung. Nabi sampaikan macam mana yang dia terima. Itu ayat Quran. Jadi ayat Quran ni dia bila kita baca dia sebagai ibadah. Kita beribadah dengan baca Quran tu. Setiap satu huruf tu 10 kebajikan kan. Itu ayat Quran. Jadi hadis ni ada dua kan, hadis nabawi, hadis qudsi. Ya, hadis nabawi, hadis qudsi. Hadis nabawi ni yang Nabi sampaikanlah, maknanya daripada diri dia, tapi maknanya tetap daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah kan. Tapi maknanya macam dia sendiri yang bercakap. Dia tak nisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam yang tadi yang kita duk baca tadi, sahabat bercerita, bukan Nabi yang sebut ya. Kalau contoh hadis nabawi yang kita baca sebelum ni, misalnya dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-14 tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Itu Nabi yang sebut. Ya, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ini dipanggil hadis nabawi. Kemudian satu lagi kategori hadis qudsi.
Hadis kursi ni bahasa daripada Nabi SAW, tapi dia terima maksud daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sampaikan dengan bahasanya sendiri, tapi dengan cakap ajuk. Bukan cakap pindah kan. Yang dia kata ya ibadi. Seolah-olah Allah yang bercakap tu, tapi Nabi yang sampaikan dengan bahasa dia. Jadi annahu qala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Kita sebut Allah berfirman juga walaupun dia bukan ayat Quran. Ya ibadi, wahai hamba-Ku. Hamba-hamba-Ku. Okey. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan ke atas dirinya buat zalim. Ya. Kalau nak kira, Allah ni mana ada zalim kan? Sebab biasanya zalim ni buat sesuatu yang bukan hak kita kan. Ataupun buat sesuatu tak kena pada tempat kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, semua benda ni hak dia, betul tak? Semua benda ni hak dia dalam wujud ni milik dia kan, sebab dia yang cipta kan. Betul tak? Langit ke bumi, bulan, bintang, diri kita, ciptaan dia. Jadi milik dia. Kalau nak kira asalnya tak ada istilah zalim lah. Sebab semua dia punya, dia nak buat apa pun hak dia lah. Kan? Pada asalnya makna zalim tu memang tak kena lah pada Allah kan. Dan satu lagi, zalim ni memang sifat tercela kan. Sifat buruk. Sebab sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha suci daripada segala keburukan dan kekurangan. Jadi memang pada asalnya memang Allah ni tak ada zalim lah kan. Maknanya tak boleh nisbahkan zalim pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah tetap kata dia haramkan kezaliman ke atas dirinya. Nak menguatkan lagi bahawa tidak akan sekali-kali berlaku kezaliman. Ya. Ini haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Jadi maknanya sekali-kali tidak akan berlaku kezaliman. Jadi ini untuk mengelakkan manusia salah faham kan. Kadang-kadang dia bila dia tak dapat apa yang dia nak ke, dia ingat Allah ni zalim kat dia. Kan? Bila katakan Allah biarkan dia dia tak salah, dia kena penjara ke, macam Nabi Yusuf AS kan, tak buat salah apa-apa pun tapi kena masuk penjara. Nanti kalau dia bukan Nabi lah kan, bukan Nabi Yusuf lah, kalau orang lain, kenapa Allah biarkan aku masuk penjara padahal aku tak salah pun. Seolah dia nak menyalahkan Allah macam tu lah kan. Tapi sebenarnya Allah tak, bukan sebab Allah nak zalim ni, tidak. Okey, ini haramtu zulma ala nafsi. Maknanya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Ini yang kita nak belajarnya. Maka aku jadikan antara kamu sesuatu yang diharamkan. Maka janganlah kamu saling zalim menzalimi. Jadi maknanya Allah tegaskan dia mengharamkan kezaliman ke atas dirinya dan dia menjadikan zalim itu haram sesama kita. Maka jangan sekali-kali kamu saling zalim menzalimi. Okey, tak boleh zalim menzalimi. Termasuklah tak ada sangka buruk kat orang kan. Orang bagi banyak kata dia riak, kan zalim kat dia kan. Orang bagi sikit dia ngejek-ngejek kan. Tu menyebabkan orang dah tak ada semangat nak bagi. Kan dah zalim tu. Jadi fala tazalamu. Maka jangan kamu saling zalim menzalimi. Kemudian ya ibadi. Wahai hamba-Ku. Sekali lagi dia panggil. Maknanya dia ulang panggil tu. Kalau nak kira sekali je panggil cukup lah. Kan? Ya ibadi wahai hamba-Ku. Lepas tu tambah je lah. Tak, dia ulang panggil lagi untuk menguatkan supaya
Supaya kita yang dipanggil ni, setiap kali panggil, hai hamba-Ku. Ya. Macam tu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Semua kamu sesat, tak tahu jalan yang benar, kecuali orang yang aku beri hidayah kepadanya. Fastahduni, maka mohonlah hidayah denganku, ahdikum, nescaya aku beri hidayah kepadanya. Jadi semua kita memang tak tahu jalan yang benar. Jadi hidayah yang pertama Allah bagi kat kita melalui Allah utus Rasul. Sebenarnya Allah utus Rasul tu nak beri hidayah kepada semua orang. Tapi kadang bukan semua orang dia dapat direct daripada Nabi kan. Jumpa Nabi pun masih mendustai lagi kan. Jadi sebab itu siapa yang dapat beri hidayah? Allah sahaja. Jadi sebab itu kita minta hidayah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun Allah dah utus Rasul, tapi ada orang yang tak dapat hidayah. Contohnya zaman Nabi SAW sendiri kan, orang yang paling dekat pun tak dapat hidayah. Jadi jangan ingat bila Allah hantar Rasul je semua orang beriman, tak semestinya kan. Jadi kena mohon hidayah tu. Fastahduni ahdikum, maka mohonlah hidayah kepadaku, nescaya aku beri hidayah kepadamu. Jadi maknanya kena minta. Sebab itu Allah ajar dalam Al-Fatihah kan, doa yang mula-mula ihdinas siratal mustaqim. Minta ulang-ulang. Kan, walaupun kita sudah berada dalam agama Islam, tapi kena ulang juga mohon hidayah tu. Sebab hidayah ni pertama sekali kita tahu jalan yang benar tu. Dah tahu tapi tak nak ikut. Kan? Jadi perlu hidayah juga. Jadi mula-mula hidayah nak tahu hak mana yang benar, mana yang salah. Lepas tu yang kedua, hidayah ada keinginan untuk ikut jalan yang benar tu. Bukan setakat tahu je tapi tak nak ikut. Jadi pertama tahu mana benar, mana salah. Yang kedua nak ikut jalan yang benar, tak nak ikut jalan yang salah. Yang ketiga dah ikut jalan yang benar tu, nak istiqomah di atas jalan yang benar tu, tak nak seleweng, tak nak tinggal, tak nak gelencir, tak nak tu. Jadi sebab tu sentiasa mohon. Kita dah dapat Islam, nak apa dah minta-minta lagi kan. Tapi itulah Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Dia suruh kita ulang ihdinas siratal mustaqim tu, supaya kita tetap istiqomah tu. Mustaqim tu maknanya lurus kan. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi kita pun tetap lurus di atas jalan tu. Tak ada kona dah kan. Itu dia ya. Ya ibadi, panggil lagi ya. Ya ibadi kullukum ja'iun. Semua kamu lapar. Lapar, tak ada makanan. Illa man at'amtu, kecuali orang yang aku bagi makan. Jadi ni tentang rezeki kan. Makan, minum apa semua tu sumbernya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fastat'imuni ut'imku, maka mintalah makanan denganku, nescaya aku bagi kamu makan. Jadi kita tahulah minta ni bukanlah maknanya duduk tak ada tangan. Allah kata boleh je Allah nak buat macam tu kan, seperti Sayyidatuna Maryam kan. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ada je makanan kan. Anna laki hazam, mana ni? Qalat wa min indillah. Boleh je Allah nak bagi macam tu kepada semua orang kan. Tapi Allah tak bagi macam tu lah kan. Allah sediakan segala sumber. Tapi kita kena usahalah. Tapi usaha pun mesti dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya maksudnya jangan bergantung kepada usaha kita kan. Yakin bahawa yang menyediakan makanan untuk kita tu segala sumbernya dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kata kita dah tanam dah kan, ada ladang buat eka-eka, tak ada masalah, ada ni nak makan kan. Jadi tetap kita kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyediakan, mengizinkan kita mendapat rezeki tu. Kalau bukan izin Allah, kita semua ni lapar, tak ada apa.
Dan banyak dah Allah contoh-contoh dalam Quran pun kan. Macam Ashabul Jannah dalam surah Nun tu. Kan Ashabul Jannah. Dia tengok kebun dia. Wah, seronok lah kan. Dia pakat dah esok nak pergi pagi-pagi lagi. Nak pergi petik buah ni kan. Lepas tu pergi pagi tak cerah lagi ni. Jalan pun kena pelan-pelan. Cakap jangan kuat-kuat. Takut orang miskin dengar kita datang petik buah hari ni. Takut kena bagi sedekah. Kan? Ya? Takut orang dengar, takut orang tahu kita ni datang petik buah hari ni. Jadi jalan apa pelan-pelan, cakap pun suara pun jangan kuat-kuat kan. Pergi sampai mana kosongnya. Innala dhalun, ni kita sesat ni. Lepas tu kata bal nahnu mahrumun. Bukan sesat, bahkan memang kita dah dihalang daripada memetik buah tu. Apa habis dah dimusnahkan pada malam tu. Sebab malam tadi dah rancang nak datang senyap-senyap, tak nak orang tahu kan. Jadi Allah musnahkan semua. Datang-datang tengok kosong, tak ada apa. Itulah dia kan. Jadi maknanya kena bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun urusan yang sangat kecil kan. Itu kebun kalau dah rumah kita pun simpan-simpan tak tengok habis kucing dah. Rezeki kucing. Lupa nak tutup lah, macam-macam lah kan. Kadang lupa nak simpan jadi basi pula. Macam-macam lah bila Allah dah tak izin dia. Jadi kena sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya ibadi, panggil lagi. Itu semua dia ulang-ulang ya ibadi tu ya. Kullukum arin illa man kasautu. Semua kamu arin, bogel lah, tak ada pakaian ya. Arin tu bogel, telanjang. Illa man kasautu, kecuali orang yang aku pakaikan. Jadi pakaian pun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Fastaksuni aksuku, maka mohonlah pakaian daripadaku, nescaya aku pakaikan kamu. Okey, pakaian pun begitu. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, engkau buat dosa malam dan siang. Ini memanglah kan, tak boleh nak elak dah. Sebagai manusia, memang tak terlepas daripada dosa. Bil-laili wan-nahar. Walaupun begitu, Allah kata wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni semua dosa. Jadi maknanya Allah tahu kelemahan kita, dan Allah bagi tahu terus terang. Kamu buat dosa siang malam, aku tak, maknanya dia tak salahkan manusia buat dosa tu, malah dia galakkan supaya minta ampun. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Jadi hamba kena tahu dia Maha Pengampun. Buat salah macam mana pun, fastaghfiruni aghfir lakum, maka mohonlah ampun kepadaku, nescaya aku ampunkan kamu. Bayangkan kita ni, kalau kita manusia kan, dengan sama kita, orang buat salah sikit kat kita, geram aku dah kan. Tak adalah nak suruh minta maaf ke apa kan. Malah orang minta maaf, lutuk-lutuk pun, takkan maafkan kau sampai kiamat kan. Itu kita ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kan, tengok dia tahu hamba dia memang buat dosa siang malam, dan dia cakap wa ana aghfiru dzunuba jami'a, supaya hamba dia tak putus asa. Kan, suruh lagi fastaghfiruni, mintalah ampun dengan aku. Pak ni dia suka sangat, suruh kan, aghfir lakum, nasya aku ampunkan kamu. Tak ada dia nak menyombong kata, malah aku nak ampunkan kamu, semalam dah minta ampun, hari ni buat lagi. Tak ada kan. Tak ada. Allah Akbar. Ustaz, betul ke minta ampun ni, kalau katalah kita melakukan kesalahan ni, kita kena minta, macam ada terdengar, kita kena minta ampun dalam masa 5-6 jam tu, kita kena minta ampun lah. Kalau katalah kita sekarang minta buat salah ke, ataupun kita lewat semayang ke, whatever lah kan. So kita kena minta ampun tu dalam tempoh 5-6 jam tu, kita kena minta ampun yang kita buat silap tu.
Kalau tak, Kalau tak tu yang maknanya kita kena bersegera minta ampun. Bersegera lah. Jangan kita lewat-lewatkan. Katalah hari ni kita buat silap, kita buat minta ampunnya besok ni pula macam tu. Maknanya bila kita buat salah je, segera minta. kewajipannya begitulah. Kan bila buat salah kena segera minta ampun. Tapi kalau tak minta, lewat-lewat pun Allah tetap ampunkan juga. Asalkan sebelum nyawa sampai ke kerongkong. Jadi sebab kita lewat ni risikonya takut tak sempat. Itulah. Macam tu. Memang kewajipannya begitu. Buat salah itu kan disebut dalam surah apa? Al-Imran tu kan. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzambihim. Orang yang apabila dia buat jahat, fahisyah ni jahat lah kan, dosa besar, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri sendiri. Maknanya dia buat dosa lah kan, tak buat apa yang Allah suruh ke apa, zakarullah, dia segera ingat Allah, fastaghfaru li dzunubihim, mereka minta ampun di atas dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, siapakah yang walam yusiru ala ma fa'alu, mereka tak berterusan. Jadi ini Allah gambarkan ciri orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa macam itulah. Kalau dia buat salah tu dia cepat-cepat ingat dan minta ampun. Tapi ramai orang yang tak takwa, dia mana berterusan, berterusan dia kan. Tapi dengan izin Allah dia sempat taubat sebelum mati, tetap diampunkan juga. Sebab dia kata summayatubuna min qarib dalam ayat ada tempat lain tu Allah sebut kemudian mereka bertaubat dalam masa yang dekat. Dekat tu. Jadi macam-macam ulama tafsir maksud dekat tu. Itulah. Ya betul. Memang ada. Tapi ada yang mentafsirkan maksud dekat ni sebelum mati. Artinya selagi nyawa tak sampai halkum, selagi matahari tak naik sebelah barat, pintu taubat tetap terbuka. Jadi janganlah rasa aku tak taubat dah lama dah, tak boleh dah kan. Tak boleh. Tak boleh putus asa. Kan? La tayasu min rauhillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jadi fastaghfiruni aghfir lakum. Jadi contoh paling klasik yang bunuh 99 orang itulah kan. 99 dosa besar, bunuh orang kan. 90 bukan sikit-sikit. 99. Lepas tu pergi tanya seorang ni, boleh taubat lagi tak? Tak boleh dah. Dia pun bunuh terus orang tu, cukup 100. Tapi pergi jumpa orang lah, pergi jumpa alim lain, apa yang menghalang kamu taubat kan? Itu maksudnya. Okey. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni. Wahai hambaku, engkau tidak akan dapat memudaratkan aku. Maknanya tak sampai. Maknanya kalau ada niat nak mudarat ke Allah tu, kamu tak akan capai lah maksudnya. Apa nak mudaratkan Allah macam mana, wallahu a'lam lah ni. Artinya sebab kalau dia derhaka macam mana pun, dia tak menjejaskan, tidak memudaratkan Allah kan. Janganlah kata bila dia tak semayang Allah pun kurang kebesaran dia, tak ada kan. Jadi sebab apa? Sebab yang menanggung mudarat itu diri sendiri. Sebab tu dia kata kamu tidak akan sampai untuk memudaratkan aku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan juga kamu tidak akan sampai dapat memanfaatkan aku. Maknanya kalau dia buat amal banyak-banyak pun dia bukan memberi manfaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan macam itulah dia nak sampaikan. Artinya kalau manusia ni degil macam mana, derhaka macam mana, mereka tidak menjejaskan kebesaran Allah. Kalau mereka buat baik macam mana pun, mereka tidak memberi keuntungan apa-apa kepada Allah. Okay. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum
kanu ala asqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'a. Jadi ini penjelasan kepada tidak dapat menggerakkan Allah dan tidak dapat memberi manfaat kepada Allah. Dan ini terperinci lagi, dia kata lau anna awwalakum wa akhirakum, sekiranya orang yang pertama dari kalangan kamu, kata Nabi Adam AS lah kan, orang yang pertama, wa akhirakum, dan orang yang terakhir. Itulah yang mati hari kiamat tu, yang terakhir. Jadi kumpul semua tu, daripada orang pertama sampai yang terakhir. Wa insakum wa jinnakum, dan dari kalangan jin dan manusia. Maknanya kumpul ramai-ramai semua tu, daripada manusia pertama sampai manusia terakhir, campur lagi dengan jin dengan manusia. Mereka semua kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semua tu memiliki hati yang paling takwa. Kan katalah paling takwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi maknanya kumpul orang pertama, orang akhir, manusia dan jin, semuanya hati mereka macam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman mereka taraf iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia kata ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, maknanya memiliki hati paling takwa setaraf dengan seorang lelaki dari kalangan kamu. Setaraf dengan Nabi lah. Semua tak ada jahat langsung daripada awal hingga akhir, campur manusia dengan jin, semuanya memiliki hati yang paling takwa macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata ma zada fi mulki syai'a, tu nak kata tidak menambah kerajaanku sedikit pun, tak tambah apa-apa kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah dah maha sempurna kan, maha kaya, maha hebat. Kalau semua makhluk dia baik pun tak menguntungkan dia sikit pun. Macam tu ya. Dan begitulah sebaliknya, ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki syai'a. Kalau yang pertama, yang awal, yang manusia, yang jin, semua tu dia kata jahat. Mempunyai hati yang paling jahat, sama dengan seorang daripada kalangan kamu. Katalah yang makhluk yang paling jahat iblis. Semua makhluk ni, manusia dan jin dari awal hingga akhir, hati dia jahat macam iblis semua. Yang tadi baik macam Nabi semua kan, yang ni pula paling jahat macam iblis semua. Dia kata ma naqasa zalika min mulki syai'a, tidak kurang dari kerajaanku sedikit pun. Jadi maknanya kalau baik pun tak menambah kebesaran Allah, kalau paling jahat pun tak mengurangkan kebesaran Allah. Sebab Allah dah maha sempurna dah kan. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Okey, sikit lagi. Wahai hambaku, sekiranya orang yang pertama dari kalangan kamu, dan orang yang terakhir dari kalangan kamu, manusia dan jin, mereka semua berdiri pada satu tempat. Maknanya kumpul semua pada satu masa. Fasa'aluni, semuanya meminta kepadaku. Semua orang daripada awal hingga akhir, jin dan manusia berdiri satu tempat, minta apa saja hajat mereka. Ya, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, lalu aku berikan kepada setiap manusia itu permintaannya. Semuanya duk berdiri, duk minta. Apa je lah hajat dia. Minta harta ke, minta anak ke, minta kerajaan ke, minta apa ke, minta semua tu. Maka aku beri kepada setiap orang itu permintaannya. Mana qasa zalika mimma indi, tidak akan kurang
Dengan sebab dibagi tu tak kurang apa yang ada di sisiku. Dibagi dah semua tak kurang lagi. Illa kama yang kusul mihyatu idza udkhilal bahra. Kecuali sebagaimana mengurangkan jarum apabila dimasukkan dalam laut. Apa maksudnya? Kata ni jarum, masukkan dalam laut, lepas tu angkat. Jadi kurang tak laut tu? Macam tu lah. Kalau kurang pun apa yang melekat kat jarum tu lah. Jadi Allah nak buat bandingan, kalau dia bagi semua apa yang manusia minta ni, tak kurang apa yang ada pada dia. Kecuali ni apa yang jarum dapat kurangkan daripada air laut tu. Kalau ambil cebok gelas ni, kurang jugalah sikit kan. Ni cebok dengan jarum. Apa yang dapat dikurangkan, tak ada. Jadi nak tunjuk maha kayanya kan. Jadi kalau Allah tak bagi, kita minta tu bukan sebab dia tak ada benda nak bagi. Sebab dia tak nak bagi, sebab dia tahu tak ada hikmah untuk dia bagi kan. Jadi dia bagi kepada kita bukan semesti apa yang kita nak, tapi apa yang dia nak bagi. Sebab ilmu dia tentang baik buruk, apa yang dia nak bagi tu. Ya. Dan akhirnya ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsah. Jadi dia kata, wahai hamba-Ku, sesungguhnya semuanya adalah amalan kamu. Aku yang hitungkan untuk kamu. Jadi yang penting kamu amal. Jadi aku akan hitungkan semua amalan kamu tu, kemudian aku akan sempurnakan balasannya. Jadi tak usah bimbang lah. Kalau kamu jahat pun tak menjejaskan aku. Kamu yang akan dapat balasan kan. Kalau kamu baik pun tak akan meningkatkan kebesaran aku. Kamu yang akan dapat keuntungan. Kalau kamu minta banyak-banyak pun jangan bimbang akan kurangkan kekayaanku. Kan? Aku bagi apa yang aku patut bagi. Jadi siapa yang kita yang kena perhitungkan amalan kita. Kalau kita dapati amalan kita baik, pujilah Allah. Jangan bangga, wah hebat aku gini-gini kan. Sebab itu pertolongan Allah. Wa man wajada ghaira zalik, kalau dia dapati lain daripada tu, maknanya kalau ada kelemahan, kecacatan, kekurangan, ada dosa ke, fala yalumanna ila nafsah, jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Jangan salahkan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Allah Maha Kaya, Maha Sempurna, dan awal-awal lagi Allah dah kata diharamkan kezaliman. Jadi kalau kita jahat ke, kita buat dosa ke, jangan kata ni Allah lah ni yang suruh aku buat jahat ni. Kan tak ada. Allah kata fala yalumanna ila nafsa, jangan cela kecuali diri sendiri, jangan salahkan Allah Subhanahu Wa Taala, salahkan diri sebab Allah dah buka ruang dah. Kan kalau kamu buat dosa siang malam pun Allah sentiasa duk tunggu ni nak kamu minta ampun supaya kamu untuk Allah ampunkan. Jadi jangan sombong lah kan. Jangan letakkan segala kesalahan tu atas orang lain. Jadi hadis ni riwayat Muslim dan riwayat juga daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi itu sebab itu dia kata tidak ada bagi ahli Syam satu hadis yang lebih mulia daripada hadis ni. Jadi hadis ni merangkumi semua aspek yang paling asas adalah tauhid lah kan, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala di mana segala-galanya kembali kepada Allah. Ya, rezeki kita daripada Allah, hidayah kita daripada Allah. Kalau kita buat dosa, Allah yang ampunkan. Kalau kita mohon apa pun, Allah yang akan tunaikan. Kan? Jadi ini asas tauhid yang paling penting lah kan untuk kita pegang. Segala-galanya
daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi habislah kita hadis bab mujahadah ni, sangat banyak hadis-hadisnya untuk kita sama-sama fahami dan cuba menghayati sedaya mampu kita, insya-Allah, ya. Okey, sebelum berakhir kita buka dululah soalan ya, walaupun dah lebih masa 11 setengah lebih, tapi tak apalah kan, kalau ada kemusykilan bolehlah kita bincangkan sikit kalau ada lah. Ada. Satu yang Nabi ajar kan, ni doa daripada Nabi lah kan, Allahumma a'inni ni maknanya bantulah aku, a'inni ala zikrika, supaya mengingat, kamu tahu doa tu, itulah, a'inni ala zikrika wa syukrika, syukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan ibadah dan elok lah. Itulah dia antara doa yang sangat penting tu. Itu Nabi yang ajar juga tu. Maknanya jangan tinggalkan doa ni. Yang muqallibal qulub pun Nabi ajar juga kan. Yang muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Itu pun doa Nabi ajar juga. Okey, ada lagi soalan? Okey. Kalau tak ada, kita tutup dulu lah dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. As'alna insana wa tasbih alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.